Pikul yang dipertanggungjawabkan kepada TUDM. Dan jika kita imbas juga saudara, apapun ingin kita boleh kongsikan bersama anda perjuangan mereka, kita tidak boleh nafikan, kita tidak boleh pertikaikan. Selain daripada memberikan bantuan ataupun mempertahankan kedaulatan negara, mereka turut berjuang dan turut berkhidmat di negara-negara yang memerlukan khidmat bakti mereka. Dan sesungguhnya ini merupakan peranan mereka juga terpaksa berpisah daripada keluarga, menahan dari segi fizikal dan juga mental. Baik saudara, sebentar lagi kita akan bersama dengan Hanamid untuk pembarisan bersama panji-panji skuadron sepenuh hari ulang tahun sambutan TUDM yang ke-51. Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan di Sri Pagi, dan tentunya kita bersiaran secara langsung dan kita teruskan di mana acara yang paling utama bersempena hari ulang tahun TUDM ke-51 merupakan pembarisan bersama panji-panji skuadron. Jadi teman perantara saya ini Hisham di sana dan teman penggantinya di sini untuk bercerita tentang lebih lanjut lagi tentang apa yang berlaku di belakang kita pada ketika ini, iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Rosli bin Yaakob TUDM, pegawai staf satu dasar markas TUDM bahagian takbir, merangkap Ketua Sekretariat Pembarisan sambutan hari ulang tahun TUDM ke-51. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya, jadi mana tadi kita nampak pembarisan dah masuk ke medan. Jadi kalau kita kongsikan terlebih dahulu apa yang berlaku pada ketika ini, tuan? Dalam keadaan sekarang ini, sebagaimana yang kita lihat, perbarisan pada pagi ini sedang di dalam keadaan di mana panji-panji akan ditempatkan kepada skuadron-skuadron, di mana sebentar tadi pegawai telah pun mengambil tempat dan berada di setiap flight masing-masing. Dan pada ketika ini juga persiapan dari segi ketua pembarisan mengambil alih daripada ajutan pembarisan. Ini yang sedang berlangsung pada ketika ini, ya? Ya. Okay. Jadi sementara ini sedang berlangsung, boleh kita serba sedikit kerana sejarah tu sebenarnya lah yang membentuk apa yang kita ada pada hari ini. Sedikit sejarah latar belakang berkenai TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. Okey, dari segi sejarah penubuhan Tentera Udara Diraja Malaysia ini, iaitu bermula apabila rang undang-undang penubuhannya, iaitu pada 2 Jun 1958, iaitu di bawah Ordnan Tentera Udara tahun 1958 telah diluluskan oleh Parlimen, di mana telah memberikan kuasa pembentukan sebuah pasukan yang dikenali sebagai Tentera Udara Persekutuan. Untuk pengetahuan, pesawat pertama sekali yang telah dibekalkan kepada Tentera Udara pada ketika itu dipanggil Twin Pioneer, yang telah diberikan nama oleh Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Yang Amat Berhormat Tunku Abdul Rahman, dengan nama Lang Raja Wali, iaitu pesawat Twin Pioneer. Ada di sini tak tuan? Ini tidak ada. Sekarang ni pesawat ini telah ditempatkan di museum kita di Pangkalan Udara TUDM Kuala Lumpur. Boleh tengokkan di situ ya. Okey, jadi sekarang ni kita boleh sedikit kita latar belakangnya sudah pun kita kongsikan, dan sekarang ni apa yang sedang berlangsung tuan? Pada ketika ini kita lihat tim kumpulan panji-panji sedang membuka panji-panji, di mana pegawai waran panji-panji sedang menjalankan tugas untuk membawa panji-panji masuk untuk ditempatkan ke dalam flight masing-masing. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, panji-panji sedang dibuka, dikeluarkan, sarung telah dipisahkan daripada panji-panji, dan sekarang ini kita lihat pegawai waran panji-panji sedang melipat panji-panji, sebagaimana yang kita dapat lihat di sana. Terdapat 3 panji-panji yang terlibat di dalam pembarisan kita pada pagi ini, iaitu panji-panji daripada nombor 2 skuadron, nombor 6 skuadron, dan panji-panji nombor 10 skuadron. Kita dapat lihat sekarang ini panji-panji telah pun ditegakkan dan dalam keadaan sedia untuk dibawa masuk ke flight masing-masing.
Dan juga pasukan-pasukan yang menyertai pembarisan, Tuan, terdiri daripada Ya, pasukan mana semua? dari segi keanggotaan yang menganggotai pembarisan pada pagi ini, kita telah pun mendapatkan keanggotaan daripada berbagai-bagai unit di kawasan sekitar Lembah Kelang dan juga beberapa unit yang di luar Lembah Kelang. Di antaranya ialah anggota-anggota dari Pangkalan Udara Butterworth, daripada QDM Bukit Ibam di Johor, QDM Bukit Lincu di Johor juga. Dan selainnya kita mendapat kerjasama daripada unit-unit di sekitar Lembah Kelang, iaitu Pangkalan Udara Kuala Lumpur dan juga dari markas-markas formasi yang ada di sekitar Lembah Kelang. Bila kita lihat di mana para penonton yang sedang menyaksikannya pada ketika ini, dia menyaksikan satu pembarisan. Jadi di mana-mana sahaja apa juga acara dilakukan, pembarisan itu tetap ada dan cukup sinonim dengan tentera-tentera di Malaysia ini khususnya. Tetapi apakah sebenarnya keistimewaan signifikan dan kepentingan pembarisan yang kita adakan pada hari ini? Okey, perbarisan ini adalah merupakan satu teras, boleh dikatakan teras kepada angkatan tentera. Tentera di mana-mana saja di dalam dunia ini. Di mana perbarisan ini adalah merupakan acara kemuncak bagi menyambut hari ulang tahun, sama ada hari ulang tahun Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, Tentera Laut ataupun Tentera Udara. Perbarisan adalah merupakan acara kemuncak yang kita adakan. Bagi tahun ini kita mengadakan dengan panji-panji, 3 panji-panji. Agak berbeza daripada tahun lepas. Tahun lepas kita mengadakan mengarak panji-panji, di mana 9 panji-panji yang kita arak. 9 panji-panji. 9 panji-panji yang kita arak pada tahun lepas. Tetapi pada tahun ini kita mengadakan pembarisan secara berjalan lalu dengan melibatkan hanya 3 panji-panji saja. 3 panji-panji. Iaitu panji-panji nombor 2 skuadron, 6 skuadron dan 10 skuadron. Bila cakap tentang skuadron ni, pasti ramai di luar sana. Kurang pasti apa yang dimaksudkan dengan pembarisan skuadron ni. Skuadron itu ialah merupakan boleh dikatakan sebuah unit dengan tugas dan tanggungjawabnya tersendiri. Seperti nombor 2 skuadron ini adalah merupakan skuadron VIP di mana pesawat-pesawat di bawah jawatan Perdana Menteri ditempatkan di sini, ya. Di mana pesawat jet eksekutif ditempatkan di dalam skuadron ini, dan di 6 skuadron adalah merupakan skuadron pejuang, ya, skuadron jet pejuang yang berada di Pangkalan Udara Kuantan, dan 10 skuadron adalah skuadron helikopter yang bertempat di Pangkalan Udara Kuala Lumpur, iaitu di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat di sini, selain daripada anggota-anggota QDM sendiri, di mana tetamu-tetamu juraja juga turut hadir. Ya. Dan antaranya yang pertama yang akan menyaksikan ataupun melihat perbarisan sebentar nanti, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Ri'atuddin Al-Muazzam Shah, yang akan menyaksikan perbarisan sebentar saja nanti akan berlangsung. Dan Tuan sendiri sebenarnya dah berpengalaman lebih kurang 28 tahun. Tuan, 21 November 1981 merupakan tarikh pertama Tuan berkhidmat di QDM. Saya pun belum lahir, Tuan. Saya ditauliahkan pada ketika itu. Pada tahun 1981. Sebagai pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi kita lihat sejarahnya begitu lama, di mana pada tahun 1958. Dan kalau kita lihat, inilah sebenarnya antara perkara utama yang kita patut banggakan dan kita saksikan, di mana tentera-tentera yang ada di Malaysia ini khususnya, mereka sentiasa bersengkang mata untuk mencurahkan segala banyak jasa dan pengorbanan. Sedang kita lena di buai mimpi, mereka ada sentiasa saja di sempadan-sempadan dan juga sentiasa harus bersedia untuk apa jua yang mendatang tentunya. Okey, jadi sekarang ni Tuan, selepas ini apa yang akan berlaku? Sekarang ini kita sedang menunggu ketibaan, banyak 4 ketibaan yang telah diaturkan, yang melibatkan yang pertama sekali ketibaan Panglima Operasi Udara, kemudian diikuti oleh ketibaan Timbalan Panglima Tentera Udara, seterusnya ketibaan Panglima Tentera Udara sendiri,
Dan akhir sekali ada ketibaan yang muncak, ya, iaitu ketibaan Kenal Yang di-Pertua Tentera Udara di Malaysia, iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, yang dianggarkan akan tiba tepat pada jam 9, akan mengambil tabik hormat jam 9. Hadirin dimohon mematikan telefon bimbit di sepanjang acara berlangsung. Untuk makluman para hadirin sekalian, Sama-sama saudara, kita menghayati apa yang sedang berlangsung pada ketika ini di belakang kami, di mana perbarisan ini pada ketika ini sedang berdiri tegap dan pastinya persediaan yang rapi telah pun diadakan. Jadi dari segi persediaan tuan untuk mengadakan hari ini itu sempena dengan perbarisan ulang tahun TUDM yang ke-51 ni tuan. Dari segi persediaan untuk membentuk satu perbarisan yang mantap, kita mestilah mempunyai persediaan yang jitu. Jadi pihak TUDM telah pun mengarahkan di mana kita telah pun mula membuat persiapan, di mana anggota-anggota telah dikumpulkan di Pangkalan Udara Subang ini bermula pada 11 Mei yang lalu, di mana kita terpaksa membuat penyatuan, ya, kerana anggota-anggota perbarisan ini adalah terdiri daripada berbagai-bagai pangkat dan juga dari berbagai pengalaman, dan juga dari segi ketukangan dia berbeza-beza ketukangan, ya. Jadi sebenarnya setiap anggota tentera ini memang telah dilatih untuk berkawat, tetapi oleh kerana dengan tugas, jadi mungkin bakat berkawat itu mungkin agak kurang. Jadi apabila mereka sampai di sini, kita terpaksa membuat satu penyatuan kawat, terutama sekali untuk kita memperkemaskan kawat persendirian, iaitu kawat untuk diri kita sendiri, di mana cara kita mengambil tabik hormat, berjalan dan sebagainya. Jadi dari segi penyatuan itu, kita akan membuat kawat penyatuan dahulu. Selepas itu, setelah kita berpuas hati dari segi kawat penyatuan, kita akan membentuk pula perbarisan secara kumpulan. Jadi kita akan membuat mengikut format yang telah ditetapkan, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini adalah perbarisan yang terdiri daripada 3 flight, ya. Ada 3 flight yang terlibat. Dari segi persediaan pakaian dan sebagainya, kita pun harus membuat pemeriksaan terhadap pakaian. Dan pada ketika ini kita dapat lihat iaitu ketibaan Panglima Operasi Udara yang akan tiba, akan sampai ke medan perbarisan, didahului oleh 2 motorcade, sebagaimana yang dapat kita saksikan, dan sebentar lagi akan disusuli oleh timbalan Panglima. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Rozali. Jadi sekarang saudara, apa kata kita sama-sama berikan perhatian yang sepenuhnya pada perbarisan bersama Panca-Panca Skuadron sempena hari ulang tahun TUDM yang ke-51 yang sedang berlangsung pada ketika ini. Pada ketika ini kita dapat lihat ketua perbarisan sedang telah memberi hukuman sedia menunggu Panglima Operasi Udara untuk naik ke pentas tabik hormat untuk mengambil tabik hormat. Dapat kita saksikan ketua perbarisan iaitu Lieutenant Colonel Ishak Ujang sedang pun sedang memberikan hukuman, ya, bersedia untuk memberikan tabik hormat. Tuan bercakap tadi, bila kita lihat di sini kan, ada jadi pakaian-pakaian yang dikenakan, pakaian seragam yang dikenakan. Ada pelbagai jenis pakaian seragam di bawah TUDM ni, ada berapa kesemuanya tuan secara amnya? Pakaian seragam dalam TUDM ni kita banyak pakaian sebenarnya. Lebih kurang 10 pakaian yang terdapat di dalam TUDM sendiri. Ya. Yang kita pakai sekarang ini, yang seperti mana yang kita dapat lihat, iaitu pakaian nombor 1, iaitu ceremonial dress, ya. Di mana yang dipakai oleh ketua perbarisan ini merupakan kain ini adalah jenis baratia, ya. Di mana dahulu kita memakai putih, tetapi telah pun ditukar kepada jenis baratia. Dan bagi anggota lain-lain pangkat, sebagaimana kita lihat sekarang ini, mereka memakai pakaian nombor 1 yang berwarna putih, ya. Sebentar tadi kita dapat lihat Panglima Operasi Udara baru saja selesai mengambil tabik hormat. Dan sekarang kita sedang menunggu ketibaan timbalan Panglima Tentera Udara.
Dan beginilah sebenarnya saudara suasana yang ada di Pangkalan Udara Subang TUDM ini, di mana selain daripada anggota-anggota pembarisan itu sendiri, kita dapat lihat di belakang sana ada Sukhoi, dari jauh kita boleh kelihatan, dan juga pesawat-pesawat yang lain, termasuk yang ada di belakang dan bersebelahan dengan kami, iaitu Nuri. Dan ini merupakan Sukhoi, hanya mereka yang lasak dan mempunyai tahap kesihatan yang paling maksimum saja yang boleh membawa dan menaiki Sukhoi ini. Ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan ada pelbagai jenis pesawat yang ada di sini, dan pada ketika ini juga kita kelihatan di mana Timbalan Panglima Tentera Udara juga turut hadir untuk menyaksikan pembarisan ini dan memberikan tabik hormat. Okey, sekarang ini kita sedang menunggu ketibaan Timbalan Panglima. Mengumumkan ketibaan Jeneral Datuk Seri Timbalan Bashir. Panglima Tentera Udara yang berbahagia. Bagaimana kita dapat lihat sekarang ini di medan pembarisan, ketua pembarisan sedang telah pun sedia memberikan hukuman sedia dan bersedia untuk memberi tabik hormat. Itu segak sekali Lieutenant Colonel Ishak Ujang sebagai ketua pembarisan pada pagi ini. Dan ini ingin saya kongsikan di sini di mana sedikit kata-kata daripada Panglima Tentera Udara sendiri, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Azizan bin Arifin. Baik-baik katanya mengatakan bahawa TUDM telah pun mengharungi pelbagai cabaran pahit getir dan ia bukannya mudah untuk berada pada tahap ini. Dan malah TUDM kian bertambah matang dengan menghimpunkan segala pengalaman serta kemahiran untuk digunakan bagi membina kekuatannya yang tersendiri. Maka sempena hari ulang tahun TUDM ke-51, Panglima Tentera Udara menyeru agar warga TUDM berganding bahu, memperbarui tekad dan azam untuk terus memajukan diri dan bekerja dengan ikhlas untuk memantapkan lagi kredibiliti TUDM. Di mana pembarisan hari ini, untuk kita mengadakan pembarisan yang diadakan pada pagi ini, pagi yang cukup indah dan ceria ini, merupakan satu dan memerlukan semangat pasukan yang jitu dan kuat, itu sudah tentu. Dengan suaranya begitu tuan, berapa hari latihan sampai hilang-hilang suara tuan? Kita bermula sebenarnya latihan kawat ni, kita bermula berkumpul di Pangkalan Udara Subang ni bermula pada 11 Mei. Kita memulakan kawat penyatuan mula pada 13 Mei sehinggalah ke hari ini ada hari sebenar. Jadi kita di sini lebih kurang 23 hari. 23 hari lebih kurang. Di mana untuk mendapatkan satu kawat yang baik bukannya senang. Oleh kerana anggota-anggota bukannya datang daripada satu unit yang sama, dari berbagai-bagai unit di Lembah Kelang dan juga di luar Lembah Kelang. Jadi satu penyatuan yang jitu perlu diadakan. Jurulatih-jurulatih juga kita terpaksa memanggil jurulatih-jurulatih di kawasan Lembah Kelang dan juga di luar Lembah Kelang, terutama sekali daripada ITU Ipoh, di mana jurulatih ini adalah khusus untuk mengajar kawat di sana, di pusat latihan pramuda di ITU Ipoh. Jadi jurulatih ini kita tugaskan di sini untuk mengajar, untuk membimbing anggota-anggota di sini untuk mendirikan pembarisan pada pagi ini. Dan yang paling penting bila kita bercakap dan berbicara tentang panji-panji tuan, di mana panji-panji ini merupakan satu penghormatan negara yang dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada regimen atau kor dari Perkhidmatan Tentera Darat, Perkhidmatan Tentera Laut dan juga Perkhidmatan Tentera Udara. Dan sedikit sejarah mengenai panji-panji ini. Sejarah ini telah mengakui bahawa pentingnya panji-panji dalam mengekalkan semangat moral dan juga identiti suatu perkhidmatan dan pasukan. Dan penganugerahan panji-panji ini adalah sebagai mengenang jasa dan perkhidmatan yang cemerlang oleh perkhidmatan dan pasukan serta kesetiaannya kepada negara. Selain daripada itu tuan, apa sebenarnya kepentingan panji-panji? Okey, panji-panji ini sebenarnya kalau kita lihat pada zaman dahulu panji-panji adalah merupakan satu bendera. Bendera ini biasanya kita bawa di medan peperangan dan merupakan satu simbol kekuatan ketumbukan itu sendiri. Jadi dengan adanya panji-panji, kalau kita lihat dahulu apabila panji-panji itu jatuh, bermakna moral anggota-anggota yang berperang pada ketika itu kan jatuh.
Jadi bagi menentukan ketumbukan itu berjuang dengan sepenuh hati, jadi kita terpaksa mempertahankan panji-panji supaya tidak gugur ke bumi. Jadi anggota-anggota yang terlibat di dalam medan perang terpaksa mempertahankan panji-panji. Dan juga panji-panji ini di dalam posisi peperangan itu menunjukkan di mana ketua pasukan peperangan itu berada. Jadi buat masa sekarang ini panji-panji telah pun mengumumkan ketibaan Panglima ubah corak Tentera Udara yang sebagai berbahagia suatu simbol Jeneral Tan Sri Datuk Sri untuk Azizan penghargaan Bin kepada UDM. satu pasukan yang telah menunjukkan satu perkhidmatan yang cemerlang. Jadi sekarang kita dapat lihat ya ketibaan Panglima Tentera Udara. Pada ketika ini Ketua Pembarisan Lieutenant Colonel Ishak Bujang telah memberikan baris dia dan bersedia untuk memberikan tabik hormat kepada Panglima Tentera Udara. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, anggota-anggota tentera, dan kita tahu tentera itu memang punya disiplin yang cukup tinggi, dan masa yang dilakukan pada hari ini, segala acara yang diaturkan berlaku dengan tepat sekali. Dan pada ketika ini memberi tabik hormat, Tuan. Ya, pada ketika ini Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri